Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk sesi mata pelajaran sains. Kali ini kita akan belajar mengenai bab satu lagi, itu pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Itu tajuk 1.2 makna sains. Okey, apa dia makna sains? Okey, makna sains ialah satu bilik yang dikaskan untuk menjalankan kajian atau eksperimen saintifik. Okey, di dalam makna terdapat pelbagai bahan dan radas. Contohnya, silinder penyukat, kaki ritok, pipet dan lain-lain. Okey, jadi kita akan tengok jenis-jenis radas dalam makna dan fungsinya. Okey, jadi yang mula-mula yang biasa kita akan guna dalam makna sains ialah tabung didih. Okey, apakah fungsi tabung didih? Tabung didih ni fungsinya ialah untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okey, alat radas yang kedua ialah tabung uji. Tabung uji berfungsi untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Radas yang seterusnya ialah bika, kelalan kun dan kelalan dasar lepeh. Ketiga-tiga radas ini berfungsi untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Okey, kita tengok pula fungsi radas yang seterusnya, iaitu silinder penyukat. Fungsi silinder penyukat ialah untuk menyukat isi padu cecair. Radas yang seterusnya ialah burette. Fungsi burette ialah untuk menyukat isi padu cecair dengan tepat. Tepat. Radas yang seterusnya ialah pipet yang berfungsi untuk menyukat isi padu cecair yang tetap. Beza dah. Untuk burette dia menyukat isi padu cecair dengan tepat, tetapi pipet menyukat isi padu cecair dengan tetap. Kita tahu contohnya kita nak menyukat isi padu cecair 25 ml. Jadi kita akan guna pipet yang mempunyai isi padu 25 ml. Okey, radas yang seterusnya ialah tungku kaki 3. Fungsi tungku kaki 3 ialah untuk menyokong radas semasa pemanasan. Contohnya kita ingin memanaskan air di dalam bika. Jadi kita perlu kepada tungku kaki 3. Okey, alat yang seterusnya atau radas yang seterusnya ialah kasa dawat. Fungsi kasa dawat ialah membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Radas yang seterusnya ialah corong turas. Fungsi corong turas ialah untuk menuras atau menapis pepejar yang tidak larut daripada campuran. Contohnya campuran air dan pasir. Jadi apabila kita turas, baki turasan itu pasir itu akan terlekap pada kertas turas yang kita letak dalam corong turas. Mana kalau hasil turasan itu air akan keluar melalui corong turas. Okey, radas yang seterusnya ialah balang gas. Fungsi balang gas ialah untuk mengumpul gas. Okey, alat yang seterusnya ialah mangkuk pijak. Kegunaan mangkuk pijak ialah untuk memanaskan bahan kimia.
Dan alat yang seterusnya ialah makuk penyejat. Fungsi makuk penyejat ialah untuk menguatkan cecair daripada larutan. Tabung uji ni kita dah bincang dah sebelum ni. Okey. Ini ya. Radas-radas yang cikgu terangkan tadi ya. Ini gambar yang lebih jelas, iaitu makuk pijak. Dan fungsi sekali tabung uji, makuk penyejak, kelalang gas, pipet, penyepit. Penyepit ni yang kita belum bincang lagi. Fungsi penyepit ni ialah untuk memegang objek yang panas. Objek yang panas kita tak boleh pegang dengan tangan, nanti melecur tangan kita. Okey. Ni kelalang penyukat kita dah bincang dah. Sinar penyukat dah kita dah bincang. Okey. Yang ini ialah penunuh Bunsen ya. Fungsi penunuh Bunsen ialah untuk memberikan haba Ini corong turas kita dah bincang dah. Okey. Jadi kita nak tengok pula simbol bahan kimia yang terdapat di dalam makmal. Jadi kita kena pasti dulu simbol-simbol yang ada. Takut kita tersilap mengambil bahan-bahan tersebut. Okey, jadi simbol yang pertama ialah simbol tengkorak ni. Fungsi dia ialah simbol tengkorak ini adalah untuk bahan kimia yang beracun ataupun toksik. Yang beracun ataupun toksik. Jadi kita tidak boleh makan atau minum bahan-bahan yang bersimbol tengkorak ini. Contohnya apa dia? Contohnya ialah klorin. Contohnya klorin dan merkuri. Okey. Simbol yang seterusnya ialah simbol api ni. Simbol dia mudah terbakar. Jadi bahan yang mudah terbakar ataupun mudah menguap. Jadi kita hendaklah menjauhkan bahan-bahan ini daripada api ataupun haba. Gunakan bahan ini mengikut arahan yang cermat lah. Dengan cermat kita kena guna mengikut arahan yang diberi. Contohnya bahan yang mudah terbakar ni ialah alkohol dan petrol. Simbol yang seterusnya ialah simbol macam ni ya, mudah meletup. Jadi bahan-bahan yang mudah meletup ni kita kena guna dengan cermat. Contoh-contoh bahan mudah meletup ialah gas hidrogen dan gas butana. Simbol yang seterusnya ialah menghakis. Simbol macam ni ada tangan dan ada dia tunjuk tabung uji dan ada menitik air menitik ni. Jadi simbol dia menghakis. Jadi bahan-bahan yang mudah menghakis ni kita tak boleh sentuh. Jadi apabila kalau kita sentuh bahan ini, dia akan menyebabkan kulit kita melecur. Jadi sekiranya kita terkena bahan yang mudah menghakis ini, kita kenalah mencuci bahagian tersebut dengan air yang banyak. Contoh-contoh bahan yang mudah menghakis ini ialah asid dan alkali yang pekat. Simbol yang seterusnya ialah bahan radioaktif. Bahan radioaktif ni dia akan mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan kanser. Menyebabkan kanser. Jadi kita tahulah penyakit kanser ni amat berbahaya. Contoh sinaran radioaktif ini ialah uranium dan plutonium, bahan kimia yang
seperti uranium dan plutonium ni, dia akan mengeluarkan bahan sinaran radioaktif. Okey. Simbol yang seterusnya, tanda pangkah ini. Simbol tanda pangkah ini adalah untuk bahan kimia yang merengsa, yang boleh menghasilkan watt atau wasak yang akan memedihkan mata, hidung dan tekak. Jadi elakkan daripada menghidu watt atau wasak daripada bahan yang mempunyai simbol tanda pangkah ni. Contoh bahan kimia tersebut ialah klorofon dan amonia. Bahan yang mempunyai simbol tanda pangkah ni, kita hendaklah melakukan eksperimen di dalam kebuk wasak. Dalam makmal ada kebuk wasak. Okey. Jadi cikgu tunjuk ni simbol bagi bahan berbahaya yang terdapat dalam bekas bahan kimia ni. Saya tunjuk ni. Ni contoh bahan mahaki sadia. Seperti hidrogen peroksida, asid hidroklorik pekat dan natrium hidroksida. Simbol yang mudah terbakar, contoh dia fosforus putih, fosforus kuning, petro, kerosin dan etanol. Memang mudah terbakar petrol lah. Sebab itulah berlaku kalau kita nak guna telefon dekat stesen minyak, tak boleh. Jadi sebab ada sinaran minyak akan menyebabkan kejadian kebakaran. Okey, jadi bahan mudah meletup, contohnya natrium dan kalium. Bahan toksik, contohnya merkuri, plumber, natrium cyanida, hidrogen sulfida. Bahan berbahaya dan merengsa. Bukan perengsa, merengsa. Contoh dia amonia, klorin dan kloroform. Bahan radioaktif tadi cikgu dah cakap dah, uranium, thorium dan radium. Ni contoh bahan kimia tadilah. Adik, untuk masuk dalam makmal, kita mestilah mengikut peraturan yang ada dalam makmal ya. Sebelum masuk dalam makmal, kita mestilah mendapat kebenaran daripada guru. Kalau tidak ada kebenaran daripada guru, kita tak boleh masuk dalam makmal. Okey. Adik tidak boleh membawa makanan atau minuman ke dalam makmal sains. Tak boleh ya, bahaya. Okey. Jadi tidak boleh membawa sebarang radas atau bahan kimia keluar daripada makmal. Dan peraturan seterusnya, jangan melakukan sebarang eksperimen tanpa kebenaran guru. Bahaya ni. Awak tidak boleh melakukan eksperimen tanpa kebenaran guru. Jangan bermain dengan bahan atau radas di dalam makmal. Dan seterusnya, laporkan sebarang kemalangan dengan segera kepada guru. Jangan awak takut pada guru, awak boleh senyap tempat duduk awak, tanpa awak bagi tahu kepada guru. Bahaya ni. Peraturan seterusnya, awak mestilah bersihkan semua bahan atau radas selepas selesai melakukan eksperimen. Ini kita nak tengok pula langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Langkah-langkah keselamatan di dalam makmal.